Google Meet Gemanur Iman dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemanur Iman. Akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian berkitab Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid 1. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmu salihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Kak Hajah Nurini dan juga seluruh keluarga besar Sama-sama. kepimpinan Gemanur Iman. Masya Allah, pada petang Khamis ini seperti biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memilih kita berterusan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah untuk diberikan waktu yang barakah ini untuk kita meneruskan pengajian kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini. Moga-moga pengajian ini adalah pengajian yang akan membawa kita luas kefahaman untuk kita mentaati dan juga meneruskan, meninggikan sunnah-sunnah Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga Allah menerima usaha kecil kita ini insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi seperti biasa, tadi kita dah membaca surat Al-Kahfi, ayat pertama dan ayat terakhir. Terima kasih Kak Hajah Nurini dan Kak Amira menyumbang suara petang ni. Ada sahabat yang tak tutup suara tu, dia ada tu Kak Syamila tu, boleh tolong mutekan dia saya rasa. Sebab dia berdengung sikit. Allah SWT Muhammad. Jadi ibu-ibu akak yang dirahmati oleh sekalian, mari kita mulakan semula pengajian kita. Seperti biasa, untuk kita memperbaharui niat kita. Moga-moga niat inilah yang akan membawa perjalanan pelajaran dan pengajian kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai satu bekalan untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah SAW kelak insya-Allah. Bismillah. Nawaitu wa nawaina ta'allumu ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalati lil khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabi. Amin. Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة
اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menyambung kitab Fiqhul Manhaji ini bab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selesai istinja dan adab-adabnya. Hari ini tajuk baru, wudu. Subhanallah. Terima kasih Kak Azrina untuk paparan. Presenting by Kak Azrina Abu Bakar. Jazakillah wa khairan jazak. Alhamdulillah wa iyyak. Wa iyyakin salah. Alhamdulillah. Ya Allah. Waalaikumsalam Kak Ajar Rafiah. Alhamdulillah. Rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih singgah. Juga sahabat-sahabat di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad FB official page saya lah. Ustazah Nur binti Kasmuri, boleh singgah kalau ingin buat revision. Saya pasti Gema Nur Iman juga ada rakaman untuk YouTube Gema Nur Iman. Moga luas manfaat bagi setiap apa yang kita kongsikan. Dan segala-galanya adalah niat kerana Allah dan meluaskan segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wudu ini, Allahumma salli ala Muhammad. Satu perkara yang setiap hari bagi mereka orang yang beriman ini, maka dia mesti ada pada dirinya wudu ini, kecuali beberapa ketika bagi seorang wanita yang kalau dia dalam keadaan uzur syar'i, ada pendapat yang berlainan, boleh berwudu ataupun tidak boleh berwudu. Itu sedikit permulaan dan mukaddimah lah. Tapi kita kena faham apakah makna wudu itu. Walaupun saya tahu, alhamdulillah, kita pun semua tahu. Tak ada siapa yang tak tahu pasal wudu ni. Saya rasa dalam yang bersama dalam majlis ilmu kita petang ni. Ada siapa-siapa tak tahu? Cuba angkat tangan yang tak tahu pasal wudu ni. Tak ada. Semua orang tahu, alhamdulillah. Syukurlah tu tahu, alhamdulillah. Pelik lah Ustazah kalau tak tahu. Tak pelik tak? Tak pelik kalau kita sebenarnya tak tahu secara mendalam. Tahu secara surface saja. Itu yang kita nak kena fahami dan pelajari. Permulaannya daripada makna wudu itu sendiri. Subhanallah. InsyaAllah, moga-moga Allah membuka jalan untuk kita benar-benar memahami. Ibadah wudu itu tu ibadah wudu tu sebenarnya apa? Dan dengan sebab apa kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk berwudu ini. Subhanallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian wudu. Wudu berasal daripada perkataan wudu wadha'atun. Dari perkataan wadha'atun. Dari segi bahasa, maksudnya bahasa Arab, ia bererti elok dan berseri. Itu yang selalu orang cakap. Muka dia berseri ni sebab air wudu ni. Contoh dengar orang cakap berbual macam tu kan. Dia belajar kitab fiqah tu. InsyaAllah yang bercakap tu. Tapi kadang-kadang kalau tak belajar pun sebab orang dah biasa cakap macam tu. Segi-segi lah muka Kak Nur ini. Pasal apa? Wudu tak pernah tinggal lah. Contoh macam tu kan. Alhamdulillah. Jadi dari segi bahasanya, wadha'atul itu adalah elok dan berseri-seri. Benarlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dari segi bahasa saja dia memberikan makna yang sangat indah sebenarnya. Benda wudu tu dia berkaitan wadha'atun. Subhanallah. Dan dari segi syariat Nabi Muhammad SAW, dari segi syarak, ialah perbuatan yang menggunakan air pada anggota-anggota tertentu, dia mesti ada niat. Berserta dengan niat. Berserta dengan niat. Mesti ada niat. Tak ada niat, tak jadi ibadah. Walaupun dia nampak macam berwudu. Niatnya itulah membezakan satu-satu perbuatan, bukan saja wudu, malah perbuatan-perbuatan yang lain, dia akan dipandang sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dinamakan demikian, wudu itu kerana perbuatan tersebut mengelokkan dan menyerikan. Itu makna sebenar wudu tu, anggota yang dibasuh dan dibersihkan.
menggunakan air wudu. Dan perkataan wudu itu ialah nama air yang digunakan untuk berwudu. Dalam bahasa Arab, wudu'un itu adalah nama air. Jadi wada'atun adalah perbuatan yang berasal daripada wudu, itu berasal daripada wada'atun, dan wudu'un itu sebenarnya adalah perkataan yang dimaknakan sebagai air yang digunakan untuk berwudu. Wudu'un. Dan ambil sembahyang, lain lah ambil sembahyang dengan ambil wudu. Macam tu kan. Tapi kita orang Melayu, orang dah faham dah. Ambil air sembahyang tu, wudu lah. Salah lah. Tak salah. Itu bahasa Melayunya. Jadi boleh tak gunakan ambil air sembahyang? Boleh. Secara bahasa Melayunya. Tapi kalau guna bahasa Arab, dia tak boleh ambil air, maksudnya air solat. Tak boleh. Dia tak ada air solat. Dia air wudu. Dia kena macam gitu. Ataupun terus sebut wudu saja. Subhanallah. Kalau dalam bahasa Inggeris apa pula Ustazah? Bahasa Inggeris, itu kena tanya Kak Nurini. Apa Kak Nurini? Evolution. Ablution. Okay. Ablution. Maksudnya dia ambil wudu. Tapi subhanallah walillahilham, perkataan dalam bahasa Arab ini dia sangat indah lah. Tiba-tiba maknanya boleh memberikan kebaikan yang besar. Menyerikan anggota yang memang betul disebut-sebut oleh manusia sejagat. Memang kalau mukanya berseri-seri tu dia kata, air wudu lah tu. Dia tak cakap air semayang. Dia cakap air wudu tu. Betul tak? Ada tak orang cakap? Ada juga. Tapi kebanyakannya bila dah tahu bahasa Arab ni, orang akan sebut perkataan wudu itu adalah air yang digunakan untuk sebenarnya mengelok dan menyerikan wajah dan anggota. Bukan wajah saja, malahan anggota yang dibasuh untuk menunaikan kefarduan solat itu. Jadi berkaitan dengan wudu ini, dia ada rukun yang tertentu, subhanallah, dan sesungguhnya dalam rukun wudu itu disebut juga sebagai satu perkara yang paling utama ataupun disebutkan sebagai fardu wudu itu sendiri mempunyai 6 perkara. Maksudnya kalau cerita pasal rukun wudu ataupun fardu wudu itu, rukun dan fardu itu adalah satu perkara yang perkataannya berbeza tapi maknanya menyerupai dan sama lah sebenarnya. Rukun pun ya, fardu wudu pun ya, pun boleh diguna pakai. Dekat buku dia tulis fardu wudu. Dekat paparan ni dia rukun wudu. Betul, dua-dua betul. Tak ada masalah. Okay? Kat kitab fardu wudu kan, siapa yang ada kitab? Jadi dalam paparan tu rukun wudu. Fardu tu adalah yang mesti ada dalam perbuatan wudu itu. Rukun kalau tak ada dia pun tak sah lah perbuatan tu. Subhanallah. Okay? Seperti mana rukun iman, kan? Rukun Islam, semua tu lah. Semua perkara tu adalah perkara yang mesti ada. Kalau tak ada, tak jadilah orang Islam, taklah jadi orang beriman. Jadi kalau kita nak ambil wudu, kalau tak ada rukun wudu ni, tak cukup, tak jadilah wudunya. Tak diterima wudunya maksudnya. Okay? Dan yang dia mempunyai 6 perkara. Yang pertama mesti ada niat. Kemudian membasuh muka. Membasuh 2 belah tangan sehingga ke siku. Kemudian menyapu kepala. Membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Dan tertib. 6. Tu ada 6. Tapi anggota wudu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tu rukunnya 6. Tapi anggotanya ada. Anggota ada 5 Ustazah. Tertib. Sorry. Dah ingatkan ada orang lain nak jawab. Ya. Berjawablah. Tapi bukan. Saya tu salah. 5 pula. Apa anggota? Anggota. Sabar je lah. Ya Robi. Kak Amira dia buat tak tahu je Kak Amira. Dia tunggu je kawan dia jawab. Kak Nur ni. Berapa anggota wudu? 7. Astaghfirullahaladzim. 7. Tak. Jap. Ya ilah ilallah. Kau biar betul ni Kak. Kat situ dah ada jawapan tu. Wajib 4 je Ustazah. Apa Kak Rafia? Tak Yang anggota. wajib 4 je kan? Ya, anggota wudu yang wajib. Betul. 4 kan? Dan tertib 6. Muka Empat. sama. Ini memang kan? kena belajar bab wuduk lah ni. Tak, Nampak je 4 kajian ni. Ustazah. Anggota 4. 4. Fahami apa yang kita pelajari. Rukun wudu ada 6. Ya. Tetapi dia punya anggota wudunya 4. Ya. Minta maaf. Minta maaf Ini nak kena cubit ni. Ya Allah rotan Rela. ni.
Dia kena jadi orang yang selamat tu. Dia diam, dia tengok kat Amira tu tengok. Tuah betul. Aku ingat dia nak jawab. Dia dah bukan tak masuk kelas aku banyak kali dah bab ni sebenarnya ni. Subhanallah walillahilham. Lupa ke apa Kak Amira? Bukan saya bagi kakak saya jawab. Ha. Tengok dia pass pattern kat kita. Tak apa. Kenapa Tak apa, sanggup kenapa kena pass cubit pattern kat nanti kakak? ingat sampai bila-bila insyaAllah. Subhanallah walillahilham. Kena faham. Cerita rukun wuduk saya tanya anggota je, bukan Ya, tujuh. Yang aku tak tahan tu tujuh. Anggota mana yang kau masuk sebenarnya wuduk ni? tak. Sebenarnya kalut. Sebenarnya hari Kalut. ni aku macam tak nak ketawa-ketawa sangat lah sebab saya Allah SWT Muhammad tak adalah okey je tapi macam tiba-tiba tujuh. Tu kelakar lah juga tujuh. Macam mana jadi dapat tujuh tu kan? Confusion Ustazah, confusion. Confusion. Tu lah. Salah 7 anggota wuduk sebenarnya silap. Habis tu akak jawab tujuh tadi anggota apa? Silap. Yang 7 yang untuk kita 7 anggota yang kena sujud tu solat tu. Lupa. Oh, jauh benar. Jauh. Kita Jawab belum yang masuk lain. lagi. Kita belum masuk solat lagi. Kita baru nak permulaan solat ni. Masya Allah. Tabarakallah. So perhatikan. Masya Allah. Kadang-kadang bila ditanya macam itu secara rawak macam ni. Ada jawab 3, ada jawab 4. Itu rakaman akan termasuk sekali kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunkan kita lah. Rakaman tu kena delete tu lah. Jangan. Kau ingat kau delete kat sini Allah SWT tak catat malaikatnya. Jangan buat macam-macam Tapi sebenarnya inilah bila ditanya secara literal, maksudnya benda ni secara Spontan. Satu lah. spontan satu. Dia secara benda ni secara kitab lah. Ditanya. Kitab ni kalau buka kitab ni, berapa Ini belum lagi tanya. Ya Allah, ini banyak ni perjuangan kita ni nampak gayanya ni. Subhanallah. Ini baru wuduk, belum masuk lagi rukun solat, belum masuk lagi sunat-sunat dalam solat dan berapa bahagian dalam solat. Ini semua adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab sebelum kita nak memulakan solat, dia mesti ada permulaan dan syarat untuk solat itu adalah wuduk. Tetapi belajar tentang wuduk dalamnya ada rukun, ada fardu wuduk dan buktinya apa? Rukunnya berdasarkan firman Allah ataupun fardu wuduk ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Tengok ada kira berapa Kira balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, saya ya Allah, kami ya Allah. Idza kumtum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan solat, pada waktu itu kalian berhadas kecil, faghsilu wujuhakum. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau beri salam. Wa aydiyakum ilal marafiq. 2. Wamsahu biru'usikum. 3. Wa arjulakum ilal ka'bain. 4 Kak. Ini dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Moga-moga Allah tak melupakan ingatan kita untuk tajuk rukun dan fardu wuduk ni. Subhanallah. Anggota dia tapi rukun wuduknya jadi 6. Bermula dengan niat, kemudian diakhiri dengan tertib kalau untuk mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tertib ni adab. Mazhab Syafi'i ni dia meninggikan adab itu pasti tidak akan ditinggalkan dalam setiap perbuatan atau setiap perlakuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adab itulah yang menyempurnakan kita punya keimanan satu dan menyempurnakan segala perbuatan dan ibadah kita insya-Allah. Boleh confirm 4 anggota wuduk, rukun wuduk 6. Subhanallah. Dia genap dia tak ada dia tak ada ganjil, masya-Allah. Okay, next. Subhanallah. Yang pertama, kita buka gelanggang rukun wuduk ini. Yang pertama, niat. Subhanallah. Ini kerana wuduk adalah ibadah. Bila cerita ibadah, dia mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak adalah ibadah. Itu saja. Perkara paling mudah untuk dipahami dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini, setiap
perbuatan apabila dia ada nak dikira sebagai ibadah, dia mesti dia perlu dibezakan dengan ada niat. Dan niatlah membezakan antara ibadah dan adat. Antara ibadah dan adat. Semua orang basuh muka, tapi bila kita niat, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah, dia dah jadi ibadah. Ada siapa-siapa yang bangun tidur tak basuh muka? Akan semua orang basuh muka. Tapi bukan niat untuk ambil wuduk mula-mula. Dia mula-mula nak bersihkan wajah, nak bersihkan daripada kotoran, apa benda semua daripada apa. Tak adalah orang dewasa tak macam itulah, budak-budak lah agaknya kan. Kita tak bersihkan daripada apa kalau kita tidur ngences ke apa. Tahu ngences? Orang Jawa ni kan. Jadi kena bersihkan. Lepas tu segala benda-benda yang kotoran dekat mata, dekat hidung apa semua tu. Itu baru bersihkan. Belum wuduk lagi. Kita bersihkan dulu semua tu. Barulah kita niat. Saja aku berwuduk kerana Allah. Pada waktu itulah bermulalah fasa ibadah dalam perbuatan kita. Dengan niat berwuduk kerana Allah. Asal panjang no elaboration Ustazah ni. Sebab kita nak tahu perbezaan perkara biasa yang kita buat, cuci muka bagi-bagi, ambil cuci muka tu, bersih macam ni tu. Niatnya apa? Niat cuma nak cuci muka je. Itu dapat pahala tak? Kalau niatnya kerana Allah, cuci muka tu pun dapat pahala. Tapi kelemahan kita, bila buat cuci muka, kita rasa macam nak tengok muka kita comel, lawa, bersih, tak ada jerawat, tak ada jeragat. Biasa fikir je gitu je. Cuba fikir sekali dengan macam mana kita buat. Oh, aku juga bersihkan muka kerana Allah. Itu akan menjadi ibadah. Walaupun bukan itu wuduk. Saya bagi tambahan amal supaya kita ini tak sia-sia lah setiap kali kita buat sesuatu perbuatan. Segala-galanya diniatkan kerana Allah dan dia akan membezakan daripada kebiasaan apa kita buat. Berapa puluh tahun dah cuci muka? Lama kalau Kak Nurini dah dekat 50 tahun cuci muka. Tapi pernah tak kita berniat dengan cuci muka tu kerana Allah? Alhamdulillah ada wuduk. Ada kena niat. Maka dapatlah pahala dengan mengangkat wuduk itu kerana niat lillahi ta'ala. Betul? Kan? Kerana Allah. Jadi kita bolehlah proses, bukan pembaharuan proses penambahan amal. Selepas ini segala perbuatan, walaupun hanya dengan mencuci muka. Dan akhirnya ditambah dengan cucian yang seterusnya yang kita nak buat ni, rupa-rupanya adalah niat untuk mengambil wuduk, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala itu adalah kebaikan. Bermakna kalau tak ada niat, seperti mana sabdaan Nabi SAW. Ni kena hafal hadis ni, sahabat-sahabat. Semua perkara gunakan hadis yang sama ni. Bukan wuduk saja. Belajar, mandi, nak jalan-jalan, semua kan ada niat. Sabda Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hanya sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang dibawa dan disahihkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Riwayatnya hanya seorang, Sayyidina Umar Al-Khattab saja hadis ni. Panjang hadis ni. Ini hadis berkaitan dengan hijrah. Hijrahnya para sahabat mengikut Rasulullah SAW. Tetapi diguna pakai dalam setiap, hampir setiap ibadah yang disyaratkan oleh Allah, semuanya kena ada niat. Solat ada niat, betul tak? Puasa ada niat. Ini wuduk pun ada niat. Jadi kita tahu yang kita angkat air itu, air wuduk tu, kita sapu dekat muka tu, itulah permulaan ibadah kita. Muka ibadah, tangan ibadah, ya Allah. Sebahagian daripada kepala akan jadi ibadah, kaki pun jadi ibadah. Hanya kerana niat yang awal tu saja. Subhanallah. Ini bermakna tidak sah ibadah dan tidak diambil kira oleh syarak. Melainkan apabila ia diniatkan dan seseorang mukallaf tidak akan mendapat pahala kecuali dia mengikhlaskan hatinya. Dia ditambah lagi kalam Al-Imam Syafi'i mengatakan seorang mukallaf tidak akan mendapat pahala ibadahnya kecuali dengan niatnya betul. Tapi dalam buku dia kata kecuali dia mengikhlaskan niatnya. Maksudnya betul-betul tegak, memang betul-betul tepat, betul-betul kerana Allah. Ambil wuduk betul-betul kerana Allah. Agak-agak kita boleh
flashback balik ke kita punya kehidupan yang berpuluh tahun ni. Sungguh ke kita ni wuduk kerana Allah. Wallahu alam. Saya sendiri pun tak tahu untuk diri saya. Tapi kita usahalah. Usaha akhir-akhir hayat kita ni, kita nak mengangkat air yang pertama tu dan kita sebut dalam hati kita, aku berwuduk kerana Allah. Yang tu bila kita betul-betul merasai nikmat mengangkat hadas untuk wuduk ni, Allah akan memberikan bahawa kesan daripada pengambilan wuduk itu boleh belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah. Betapa setiap perbuatan dalam wuduk itu ada dia punya iktibar dia. Tapi untuk syariat Nabi Muhammad, cerita tentang fiqah ni, ada niat, sebenarnya tak adalah sampai kena betul-betul ikhlas baru dikira. Tak. Dia ada niat, dia dikira ibadah. Bila dia dikira ibadah, dia akan dapat pahala insya-Allah. Dan lafaz niat ini di dalam hati dan disunatkan dilafazkan dengan mulut dan lidah. Sunnah kita sahaja aku ambil wuduk kerana Allah. Itu sunat. Yang wajibnya dalam hati. Kita semua tahu tu alhamdulillah, dan cara berniat adalah berkata di dalam hatinya, aku berniat fardu wuduk atau mengangkat hadas atau mengharuskan sembahyang. Boleh je. Semua dia punya lafaz tu dikira. Lintasan hati tu adalah sangat tinggi nilainya Kak Azrina. Dia kalau boleh masuk dalam hati tu, ada je, dah berjaya lah tu. Bahasa lintasan hati tu tinggi sebenarnya. Kan dulu lah Ustazah bila ajar anak-anak pun berialah buat ayat kan, sahaja aku berwuduk kan. Betul, kita pun macam tu dulu, saya mengaku saya pula. Yelah. Betul lah tu. Dia betul. Lafaznya tu itu dah dapat pahala sunat. Sahaja aku berwuduk kerana Allah. Saya dulu lagi belajar, daripada belajar sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Itu yang kita belajar. Tapi bila kita menambah kefahaman, sahaja aku berwuduk kerana Allah. Sudah memadai. Yang penting niatnya kerana Allah. Tapi kalaulah kita boleh ikut peraturan yang dulu, masa dulu, itu adalah ilmu. Ilmu yang kita pelajari. Kalau kita tak belajar tu dulu, kita tak dapat apa yang kita dapat sekarang. Betul. Yang tu yang memandu nak dapat lintasan dia. Semakin akhirnya dalam hati tu kita dah tahu kita buat tu kerana Allah. Waktu niat, dia kena ada waktu niat. Waktu niat bila? Tu ada dalam buku. Tu bacalah tu. Yang ni kau tak boleh jawab, memang kita tampur. Jangan, astagfirullahaladzim, petang-petang jangan buat cerita takut aku. Aku belum buat lagi perkara tu lagi tu. Kalau saya buat aku takut pula lah. Ya Allah, Kak Zrina ni boleh tahan ni. Jangan Kak Zrina, jangan. Jangan. Cuba tengok kat situ. Bawah Ingat sikit. itu masa kita mengangkat air untuk membasuh muka tu. Yelah, basuh muka waktu bahagian basuh muka. Basuh muka pada air yang pertama tu. Pada air, macam mana nak cakap tu. Baca Soalan saya. Okay. Kat manakah bahagian pertama muka? Ni, daripada atas dahi ni. Ini dah jawab dah dulu, dah tanya macam kat bila, kat mana dia orang ni dah jawab Kalau lupa aku tak tahu lah, kan? Dia kena mula daripada bahagian pertama muka kerana adalah permulaan wuduk. Jawapannya pada nombor 2. Next. Dalam niat tu, membasuh. Yang kedua, muka kesemuanya. Rukun yang kedua, anggota yang pertama. Begitu. Rukun yang kedua, anggota yang pertama. Membasuh seluruh muka kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Allahumma salli ala Muhammad, faghsilu wujuhakum. Maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Jadi atas sikit ya. Subhanallah. Next. Saya buku ada dalam ni, kena tengok. Bahagian muka secara menegak adalah daripada tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu. Manakala secara melintang adalah daripada bahagian telinga ke telinga. Justru itu wajib membasuh kesemua yang ada di atas bahagian muka termasuk luar dan dalam bulu kening, misai dan janggut kecuali janggut yang tebal yang tidak nampak bahagian dalamnya. Memadai membasuh luaran saja kalau ada janggut yang tebal.
Jadi kat sini sempadan muka dari segi awalnya adalah daripada tempat tumbuh rambut. Itu awal. So, nak basuh muka daripada atas. Bukan daripada tepi, bukan daripada bawah muka tu. Bukan daripada sini ke atas. Dia daripada atas ke bawah. Okay? Atas ke bawah kemudian tepi begini. Ratakan. Habis tengah-tengah tak dapat, teruslah masuk ke sini. Boleh ratakan terus. Tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan. Saya kak? Bahagian bawah dagu, garisan dagu atau bawah dagu. Tempat kita pin tudung tu Ustazah. Okey. Kat situ dia kata, manakala secara melintang pula adalah daripada bahagian telinga ke telinga. Menegak daripada tempat temu rambut sampaikan bahagian bawah dagu. So cek bawah dagu masing-masing. Mana dagu? Bawah dagu? Ni lah. Ni, nampak? Maknanya lebihkan garisan dagu ni lah Ustazah. Ya, kan. Dan muka kita kat sini, tengok ni, muka kita kat sini ni. So muka kita ni ke bawah kan. Jangan melencongkan ke depan. Ke bawah kan di sini. Itulah bawah dagu gitu. Kat situ. Ni yang kalau pakai tudung begini ni, yang pakai niqab lain lah, memang tak nampak. Bagi orang yang macam pakai tudung macam saya ni nampak ni ada dia punya tempat tutup dagu ni. Inilah kira dagu dia ni. Yang macam 3 segi ni. So sampai sinilah. So pusing sini, tangan ni sapukan yang bawah ni. Macam kita tayamum tu sikit. Lebih kurang aja macam itu. Sapuannya tayamum tu ikut wuduk sebenarnya. Jadi dia perlakuannya begitulah. Dia atas masuk, pusing macam ni. Boleh je pusing ke sini, ratakan. So kalau kita belum yakin rata tu, yang pertama ni terus je ratakan keseluruhan. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu barulah yang kedua, yang ketiga untuk perbuatan sunat. Wallahualam. Boleh? Boleh insyaAllah. Ustazah, permukaan bibir termasuk muka kan? Ni Bibir. pakai lipstick ni. Iyalah. Tapi tak payahlah ambil wuduk tu sampai muncung macam ni. Ya. Tak pernah dibuat ke orang pula. Subhanallah. Dia biasa je sebab dia dah melalui. Dia tak perlu sampai masuk mulut. Air kan masuk mulut kalau kita minta maaf lah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Tak pernah buat ni. Saya tak pernah ditanya ni betul ni. Walaupun sebenarnya bibir tu sebenarnya adalah bila dia sapu muka ni kenalah semua sekali. Tak perlu sampai tak payah begitulah. Masya-Allah. Ya saya yang nak bertanya tu angkat tangan silakan. Siapa tadi? Ya Kak Sorina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Saya. Akak nak tanya ni Ustazah, apabila kita ambil wuduk kan, kita basuh muka, satu tangan sebelah kiri kita pakai pipe tu Ustazah. So pada masa yang sama kita niat, kita cuci daripada Atas. kawasan rambut atas tu menggunakan sebelah tangan, boleh tak Ustazah? Daripada Boleh. bawah. Kalau mampu sebelah kanan, silakan. Yang penting dia daripada atas, kan daripada kita guna tangan kanan, pegang pipe itu kan. Ya. Sapu je ni. Dia yang letakkan kat sini, lepas tu dia lupa Apa Kak? Apa yang dia lupa Kak Hamimah? Dia lepas tu. Okey, dia pegang begini. Pegang begini kan. Ambil air ni. Ni kan air. Sapu kan macam ni. Mana sebelah kanan? Pusinglah sebelah kanan gini. Selesaikan. Lepas tu bawa lah sebelah sini. Macam tu je. Tak ada masalah. Boleh. Terima kasih Ustazah. Tapi kan kalau pegang pipe kau jangan pegang macam ni Kak. Lenguh hati tangan. Kau letak je lah kepit kat tengah-tengah tu. Kan boleh? Tak boleh kepit? Tak, sebab pipe tu rendah. Oh, pipe tu dia kena tunduk. Kadang-kadang pipe rendah, kadang-kadang pipe tinggi. Boleh. Mana yang selesa lah. Boleh je. Tak ada masalah. Yang penting dia diratakan daripada permulaan atas, kemudian pergi ke kanan. Yelah kanan dulu kalau sebab satu tangan baru. So pusing lah. Teruslah pusing. Sehingga ke kiri bahagian sini, sehingga ke sini, sampai bawah dagu sini. Yang Kak Amira tanya tadi tu. Subhanallah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama. Mudah-mudahan wuduknya lebih sempurna dan lebih baik. Bukan saya yang tanya, Kak Azrina yang tanya. Kak Azrina yang tanya. Salah ya? Dah nama orang alif-alif gitu kan. Sekejap Amira, sekejap Azrina. Boleh lah. Kami kembar. Kembar yang mana? Bukan main lagi kembar. Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam ya Kak Nurmadia. Ustazah, kalau kita ambil wuduk tadi tu daripada atas yang anak rambut ni kita lurutkan ke bawah sampai dekat dagu. Lepas tu kita pusingkan balik tangan tu, tolakkan ke atas. Boleh? Maksudnya kita dah sampai bawah, Sampai kita dekat baik ke dagu. atas balik. Kita dah sampai dekat dagu, tapi tangan kita tu kita nak katakan air dia kita tolakkan balik. Sekarang naik ke tangannya atas. dua ke satu? Dua-dua tangan lah. Dua-dua tangan. Kalau dah Ah. macam gini, pusing dulu. Dah selesai lah ni. Dah selesai ni. Bawah. Jangan bawa naik atas ni. So tak payah nak tolak lagi katakan. Dah turun tak payah naik atas. Tu cukup lah dia memang kena menurun. Menurun pula. Dia kena ke bawah. Dia daripada atas macam ni. Tapi kalau kita rasa macam kurang yakin, ambil sebelah tangan, kita ratakan seluruhnya dengan air yang pertama tadi tu. Kemudian masuk basuhan yang kedua dan ketiga. Wallahualam. Satu lagi, kalau dekat telinga, kita cuci telinga tu, kita nak cuci sampai dekat perenggan telinga yang ke dalam tu ke, atau sampai yang kita punya cuping kecil tepi tu saja? Muka ke telinga ni? Telinga pula. Kalau telinga, cuping tu masuk muka. Ni muka. Yang kecil-kecil tu muka, tu sempadan muka. Ada tak masing-masing? Cuba cek. Korang ada tak cuping tu? Aku takut tak ada petang ni. Ada Alhamdulillah ada. Okey. Maksudnya kita samalah. Ada. Saya pun ada. Alhamdulillah. Tapi kakak ni tanya cuping ni sampai dalam ke? Kak, dia luaran cuping tu macam mana nak buat Dia macam ni kan. Telinga ni boleh masuk ni kan. Jari ni. Yang atas pusing. Sampai belakang telinga ni. Sampai kulit kepala tu. Sampai situlah kita cerita cuping telinga. Maksudnya tak payah jari kita tu nak korek sampai ke dalam, tak payahlah. Itu namanya korek telinga, bukan basuh telinga. Basuh telinga maksudnya dia punya cuping telinga saja. Yang depan tepi Ya dia saya. saja. Tempat lekuk-lekuk yang kat luar tu saja. Tapi hukumnya apa basuh telinga kah? Sunat. Kak Nurmadia tu? Ya. Basuh telinga hukumnya Sunat. sunat dia. Sunat je kak? Ni satu lagi Ustazah nak tanya. Sebab saya ni memang dah biasa kalau ambil wuduk basuh tengkuk. Tapi ada yang mengatakan, dia kata tak payah dia kata. Basuh tengkuk buat apa? Taklah sebab kita biasa daripada kecil dulu memang dah diajar, dia kata basuh tengkuk, dia kata sebabnya kan kita nanti di akhirat nanti supaya rantai-rantai tak membelenggu. Macam tu katanya. Itu dalam mazhab bukan Imam Syafi'i. Dia basuh tengkuk. Imam Syafi'i tak sunat untuk basuh tengkuk. Habis Kalau kita basuh tak apa Ustazah. Kau orang rajin nak basuh, moga-moga diterimalah kebaikan tu. Tapi kau mazhab Syafi'i tak ada. Ustazah yang basuh muka tadi bila kita basuh dekat cuping telinga, rambut kita yang di tepi kiri kanan telinga tu mesti basah sekali kan Ustazah? Sekarang ni basuh telinga ke basuh muka? Basuh muka, basuh telinga. Basuh muka, cerita muka jangan cerita masuk telinga. Dia masuk dua-dua sekali kan. Kita basuh muka kan rambut yang dekat telinga kita kan? Kalau dia rambut, kalau dia masih boleh maksudnya ditarik ke sini ke bawah tu, itu ke rambut panjang. Yang dok cerita tu, yang dok kecoh tu adalah segmen yang kecil anak rambut tu. Kan? Jadi kalau kita yakin benda tu adalah anak rambut, maka basahkan sekali. Saya bagi tips. Kan? Sebab ibu-ibu ni kan rambut lebih kebanyakannya panjang. Kebanyakannya lah orang perempuan rambut panjang kan. Jadi ketika mana, perhatikan saya buat macam ni. Ketika kita sapu muka tu, ni tangan ni, ambil atas, pusing. Ni tangan ni kan lebar. Kau sapu je lah sampai ke sini ni. Ratalah hari tu nanti insyaAllah. Betul Ustazah. Itu Ya. baik. Pastikan benda tu kena semua yang kat tepi ni. Lebih selamat lah. Lebih selamat. Wallahualam. Okay. Ustazah, nak tanya satu soalan. Ya Kak Rosita, silakan. Kan tadi dia relate dengan paip tadi. Kalau air mineral, kita letak air dalam mineral botol kan, sebab macam masa tu tak ada air. Botol, Jadi kan, dalam botol ke? dalam air, dalam botol mineral kan. Jadi kan kita pegang satu, sebelah kita pegang botol, sebelah kanan kita nak basuh muka. Tiba-tiba kita nak basuh muka, teraut muka kita tu kering. Air tu dah kering lah. Jadi tak cukup satu muka tu. Macam tu katakanlah. Macam mana tu Ustazah? Kering sebab apa? Air yang kita guna untuk raut muka tu dengan habislah dah. Rautan pertama tu belum habis satu muka belum tapi dah habis
belum habis satu muka tapi dah Dah kering. air tu dah lupus daripada tadi Mengurang kita lah, lah. sikit-sikit. Macam tu. Dia tak ada sampai ada hukum yang bercerita macam itu. Itu terlalu mendalam Kak. Dan dia akan membebankan. Jangan fikir begitu. Dia yang penting kita sapukan air tu saja. Kering ke tak kering tu cerita yang lain lah. Jadi benda tu terus diratakan. Okey. Dengan tangan yang satu tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama. Kecuali tiba-tiba dah sapu satu, tiba-tiba kau berbual. Satu lagi sebelah belum siap. Dia berbual, itu memang kering lah. Itu memang dah habis. Itu kena tak boleh berbual, tak boleh yang masa panjang tu lain. Itu tak boleh. Selalu Itu yang akan macam muskil. Okey. muskil apa kan? Tak bila Muskil. yang tak ada air, bila tak ada air kita pakai air mineral botol kan. Itu Mula-mula yang ada macam air, tu. lepas tu tak ada air. Kalau dia mengambil masa yang lama, akak kena ulang balik semula lah. Itu saja. Okey. Alhamdulillah. Faham. Terima kasih. Maaf, saya kurang faham tadi soalannya. Minta maaf. Okey. Okey. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yakin semua muka dah kena air hari ni? Untuk InsyaAllah kita? Ustazah. Alhamdulillah. Kak, kalau muka semua kita tak tahu mana bahagian muka yang kita nak sapukan air tu, selama ni kita tak sah ambil wudu Kak. Itu rukun, itu anggota yang kedua. Wallahudzubillah min zalik. Mudah-mudahan sah lah semuanya. Lagi kalau tengok budak-budak. Kita tengok anak-anak kita yang kecil. Suruh dia ambil wudu. Cuping telinga dia tak basah. Dia ngam-ngam je kat sini je. Muka, betul-betul muka-muka je. Dia tak sampai ke ujung cuping dia. Dia sampai dagu sini pun tak ada. Dia pakai ni je. Macam mana kita nak tahu? Kita tengoklah bawah dia kering je tiba-tiba. Kalau kita pun begitu, tak salah wuduk kita sebenarnya. Allahu Akbar. Wallahudzubillah min zalik. Betapa perkara ini kita kena tahu bahagian muka secara menegak, kemudian melebar tu. Itu kan? Ke kiri dan ke kanan. Dan tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu, manakala secara melintangnya, melebarnya pula adalah daripada bahagian telinga ke telinga je. Jangan risau. Yang dalam telinga tu bukan muka. Cuping tu bukan muka. Telinga ke telinga adalah anak cuping yang kecil tu adalah telinga ke telinga. Sila pegang telinga masing-masing. Salah-salah, anak telinga. Bukan main lagi Aku dengan Kak Azrina je. Orang lain semua tak buka kamera kan. Tu lah. Silalah pegang. Cek balik. Betul ke korang punya cuping telinga tu ada? Saya buka lah kamera. Tak Ada nampak Ustazah. saya. Alhamdulillah. Ya, kau buka tapi kau tak buat tadi, betul lah Kak? Okey. Jadi pastikan cukup muka tu kiri ke kanan melebar ke atas bawah tu, itulah muka kita. Itu sajalah yang dikategorikan sebagai anggota wuduk yang kedua, membasuh seluruh muka kerana mengikut firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya Kak Nur Azlina, sebelum saya pindah ke anggota yang ketiga, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Tapi kalau macam yang tadi, kalau macam kat segmen tu, yang rambut panjang tu, kita tak payah tarik lah ke depan Ustazah nak basuhkan dia sampai ke ujung. Okey. Cerita segmen dia mesti rambutnya pendek, bukan rambutnya panjang. Dah nama rambut dia bukan segmen. Rambut is rambut, anak rambut is anak rambut. Is pula. Adalah. Allah SWT Muhammad. Salah pula saya cakap bahasa Inggeris macam bahasa Melayu ni. Minta maaf. Jadi, tadi saya ada bagi tips tadi tu. Kalau kita rasa kita tak tahu beza mana segmen, mana anak rambut, mana rambut. Contoh dekat tepi ni yang berjurai macam tu kan. Jadi saya cakap macam mana? Kita ambil wuduk tu, kita ratakan keseluruhan sampai macam ini. Supaya bawah ni. Kenalah. Tengah-tengah ni tak kena. Pergilah ambil lagi sekali untuk yang pertama. Baru niat muka pertama. Untuk menyelesaikan keseluruhannya. Mudah-mudahan selamatlah kita. InsyaAllah. Ya Kak Nur Azlina dan yang lain. Allah. Bila kalau macam kita ikat rambut tu tak payahlah buka rambut, tak payah buka ikatan Kalau rambut. namanya ikat rambut, dia rambut Kak, dia bukan anak rambut. Ya kan. Kalau dah ikat dia ke belakang, bermaksud kat sini ni, yang tinggal ni je yang anak rambut. Kan kita ikatkan dia menaik kan semua kan? Betul tak? Cuba tengok masing-masing yang tengah ikat rambut kat rumah tu. Jangan buka kamera. Jangan buka kamera sebab ada cakap jangan. Maksudnya yang tak buka kamera ni kemudian boleh jadi dia boleh tengok sekejap, check. Oh ni yang Ustazah kata tadi tu. Kalau dia ikat yang tinggal ni je, yang sikit tu je lah namanya segmen. Dan itulah yang wajar untuk
disapukan sekali dengan air wuduk itu. Bahasa Inggeris tak apa lagi Ustazah, insyaAllah boleh faham. Jangan bahasa Jawa. Untuk apa? Okey, Allah Ustazah. Minta maaf lah kalau saya tercakap bahasa Jawa. Allahu Akbar. Okey Waalaikumsalam. Ustazah, Betul Ustazah. Ya. Ustazah, Saya. ni tentang isu ni, apa, kosmetik mesra solat. Mm-mm. Saya nak tahu pandangan Ustazah macam mana. Sebabnya, okey, saya dulu masa jahiliah betul seorang Dia yang sangat pemain jahiliah tu zaman bila? Jangan sebut, jangan sebut. zaman tak Dia belajar. tak ingat ni, dia tak ingat ni. Tak. Masa tu kosmetik pun tak disebut mesra solat pun. Tapi masalah sekarang sebab itulah kan, ramai dah berhijrah jadi muslimah. Alhamdulillah, pelihara solat. Alhamdulillah, muslimah solehah. Tapi disogokkan dengan word apa, mesra solat. Solat lah. So saya nak tahu apa hujah Ustazah pasal tu. Subhanallah, hujah tu tinggi sangat. Okey, Pandangan saya lah, pandangan daif saya ni. baik. Bila dia cerita tentang mesra solat, pertamanya kena bersyukur lah. Kenapa nak kena bersyukur? Sebab dia memudahkan kita apabila kita nak beribadah, perkara itu tidak perlu di pening-pening lah. Tak perlu pening nak buat macam mana boleh ke pakai ke tak boleh pakai. Kita yakinlah dengan orang yang buat iklan tu, dan memang ada, kalau kat Malaysia ada halal jakim lah. Itu paling mudah dan paling menenangkan. Tapi kalau dia buat mesra solat tapi dia bukan halal jakim, dia halal yang tulis halal je, dia tak ada betul-betul tulis halal certificate by jakim. Sebab kita kat Malaysia kan, Allah SWT, sebab jakim punya persijilan halal ni dia worldwide, dia bukan dekat Malaysia saja. Tapi kat Malaysia lebih aula lah. Kita tengoklah dia mesra solat. Contoh yang boleh kita ketahui, kita buat promo sikit lah, mudah-mudahan ada kebaikan lah pada dia. Nur Aisyah tu, contoh lah. Itu je yang selalu keluar iklan dekat radio kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, perkara itu adalah perkara baik, dan selagi mana dia tidak ada hujah ataupun dalil lain, maksudnya bukti menunjukkan bahawa perkara itu tak halal, maka perkara itu akan menjadi harus. Maka benda tu tidak menjadi satu yang berat lah, tidak dibebankan insyaAllah. Maknanya Ustazah, dia tak perlu cuci. Maknanya boleh terus berwuduk macam tu lah. Memang kena yakin. Maksudnya dia kalis air, maksudnya dia bukan kalis air, dia maksudnya dia waterproof. Benda tu boleh masuk lah tanpa dia benda tu boleh masuk air lah, bukannya jenis yang kalis air. Minta maaf, terbalik saya tadi. Maknanya dia tak melapisi lapisan kulit. Moga-moga begitulah. Itu yang dicakapkannya. Moga-moga benarlah yang diiklankannya. Moga eloklah benda tu tidak menjejaskan. Jangan kelak di hari akhirat mereka lah yang akan menanggung apa yang mereka iklankan. Ustazah, saya tak percaya langsung. Macam mana? Tak percaya? Saya tak Itu kalau tak percaya jangan pakai. Itu saja. Baik. Kalau Kak Amira macam percaya, dia pakai. Ustazah, kalau macam kita dah ambil wuduk baru kita bubuh Bubuh boleh, kan? bubuh pun boleh. Bubuh. Setelah wuduk Boleh. jugalah kan? Boleh, bubuh. Boleh. Kenapa? Allah SWT Muhammad, kita kan nak bertemu dengan Allah. Tapi kalau korang nak pergi masjid, tak payah nak make up sangat lah. Kalau ada orang lelaki. Tak pergi masjid Ustazah, kat rumah je. Okay. Kat rumah lah. Sebab make up tu bertemu Allah dan menunggu suami daripada masjid. Subhanallah. Itu lebih aula. Jadi kalau nak pergi masjid, pergi surau, pastikan semua orang perempuan. Kalau kita ada make up sikit-sikit tu, janganlah terlalu menyerlah lah. Kalau tak ada, yang minimize lah. Maksud benda yang minimal saja. Maksudnya muka tu tidaklah, tak maaf cakap, bahasa manusia ni kusam lah. Muka kita tu tak kusam lah. Kan? Sebab kita nak bertemu ramai manusia. Macam tu lah kalau tak pakai niqab. Kalau pakai niqab tak ada masalah. Pakai ke tak pakai pun, orang kat luar tak berapa mengetahui. Yang mengetahui yang boleh melihat saja. Weh, jangan cakap macam tu Kak Zarina. Muka kita semua siap Kak Zarina. Subhanallah. Tak ada yang tak siap. Kalau tak siap, tak ada hidung. Cuba cek, hidung ada tak masing-masing? Ada kan? Itu bahasa yang tidak boleh diguna pakai sebenarnya. Bahasa kita ni kena kurangkan cakap begitu. Muka kau tak siap lah. Allah siapkan muka kita sebaik-baik kejadian. Jangan macam-macam.
Jadi berhati-hati dengan pertuturan kita ya. Moga-moga tidak mengulang begitulah. Allah SWT. Pakai niqab selamat walaupun tak pakai apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kena pakai juga. Kenapa? Sebab kulit ini perlukan, walaupun ada niqab, dia perlukan penjagaan. Dia bukan pasal untuk kecantikan saja. Tiba-tiba kau pakai niqab, tak pakai apa-apa. Lepas tu tiba-tiba mata panas. Tinggal ini je yang gelap. Muka kat sini putih. Macam mana? Tiba-tiba buka suami ni siapa? Pakailah sunscreen lah. Skincare. Pakailah sikit. Jangan tak pakai apa-apa. Macam minta maaf Kak Zubaidah. Tiba-tiba saya rasa macam tak pakai apa-apa. Mesti pakai. Tapi tak adalah pakai yang menjolok mata. Macam tu lah Betul lah tu. Pakai juga sunscreen lah. Maksudnya protection yang sederhana. Ya Kak Amira, macam nak cakap dia tu. Paling tidak bedak sejuk saja. Tempek banyak-banyak. Hang pakai kan bedak sejuk? Aku cakap utara ni. Dulu pakailah. Bedak sejuk Yelah, okey apa? Bukan maksud saya keluar rumah pakai bedak sejuk ke? Tak kan? Maksud Taklah. Jadi nak keluar ni maksudnya kita adalah contoh macam muka saya sekarang. Saya tak keluar rumah. Kan? Seminggu ni kelas saya semua dekat dalam rumah. Tapi agak-agak ibu rasa saya pakai tak? Lotion krim muka ke krim. Kenalah pakai sebab lampu ni, cahaya ni. Kena pakai. Lagipun kalau aku tak pakai nanti muka aku gelap. Dah lah memang gelap kan. Jadi pakailah bedak sikit. Macam masuk TV. Macam tu kan. Kan Kak Azrina kan? Kalau masuk TV kalau tak pakai bedak nampak apa? Betul kena pakai. Tak macam saya pun saya pakai. Ni saya cerita kalau orang dia make up dia percaya dengan produk tu, dia berwuduk dia tak payah cuci dulu kan. Kalau berwuduk, kalau dia mesti berwuduk, contoh okey, saya bagi tahu saya punya. Saya hanya pakai CC cream. CC cream tu saya tak ada lagi benda lain yang saya pakai. Itu je. Dengan bedak biasa tu je. Kemudian bila dia beberapa jam berlalu, kalau saya nak perbaharui wuduk saya tak perlu cuci muka saya sebenarnya. Kalau ikutkan. Tak perlu cuci yang pakai pencuci muka lah. Maksudnya saya boleh cuci dengan biasa saja dan dia akan hilang. Itu yang tadi tu mesra wuduk juga tu sebenarnya. Brand apa Ustazah? Tak payah. Kita PMTP insya-Allah. Yang tu PMTP insya-Allah. Ustazah tak TP apa-apa pun ayu. Subhanallah. Alamak saya terbaca pula. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah walillahilhamd. Masya-Allah tabarakallah. Saya terlepas cakap ni. Astaghfirullahalazim. Bu, kita kembali kepada kita punya tajuk yang sebenar. Bukan main lagi. Ini penjagaan muka pula jadi petang ni. Masya-Allah tabarakallah. Moga-moga Allah redha dengan apa yang kita usahakan. Astagfirullahaladzim. Nampak dah brand apa? Masya-Allah. Subhanallah walillahilhamd. Okey bahagian muka ni okey Jangan risau. Apabila kita rasa macam tadi kakak tadi tu dia kata air dah tak ada, tiba-tiba dia ambil botol. Kalau dia dah mengering, betul-betul kering, mula balik semula. Itu saja. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, anggota wuduk yang ketiga ataupun fardu wuduk yang ketiga, anggota wuduk yang kedua. Fardu wuduk yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku kerana firman Allah SWT yang bermaksud wa aydiyakum ilal waghsilu wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan basuhlah kedua belah tangan kamu sehingga siku. Okey, tunjuk siku masing-masing. Siku. Ini siku. Tapi jangan basuh sampai ini je. Bawahkan sikit sini. Okay. Sebab nanti takut siku tu bila dia begini, dia dah kurang. Sebab kita kan nak buat gini kan. Kita nak basuh begini kan. Jadi lebih baik ambil tangan, kita ratakan. Dan kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia lebih sampai ke tiak. Dan sampai ke bahu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okay. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu adalah tambahan. Ya saya Kak Nurini. Tiba-tiba Kak Nurini muncul, dia keluar, dia nak tanya ke apa? Silakan Kak Nurini. Ustazah, macam basuh tangan, ada yang kakak tengok dia orang mulakan daripada siku ke jari. Dia sebenarnya yang betul daripada mana? Jari ke siku atau siku ke jari? Ayatnya kan kedua belah tangan.
Dia tak Ke sebut kan? siku. Ke siku. Mana tangan? Maknanya daripada tangan ke siku. Tangan. Sebab dia orang jurus daripada sini. Ya ke? Kat mana? Ya, Betul, dia serius? jurus di tandahnya dekat paip tu. Wah, macam nak gaduh dengan paip lah ke situ itu kan. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, saya tengok ramai dekat Ya, tempat hari orang ni, ambil wuduk. Kakak, Tapi tak berani nak tegur. kakak yang dikasih sekalian, hari ni kita belajar ambil wuduk je, bukan bergaduh tau. Tadi muka nak tampur, ni dah nak siku pula. Ya Allah, gaduh saja. Kenapa hari ni punya kelas macam korang macam nak gaduh dengan aku? Dah. Astagfirullahaladzim. Okay, Ganas. ceritanya. Okay, ada soalan tu. Ustazah, macam mana cara pula jika dari pergelangan hingga ke jari berbalut? Kalau jari berbalut, tak payah sapu, tak payah basuh. Kenapa kaki tendang pula tu? Apa cerita ni? Memang saya baca sikit. Subhanallah, macam-macam kan. Kaki tendang jangan Kak Wa. Risau lah. Ustazah, macam mana? Okay. Dah wuduk jangan berlebihan sangat lah benda tu. Masya Allah, tabarakallah. Bu, dia cerita pun dalam ayat Al-Quran tu, Kak Nurini. Wa aydiyakum ilal marafiq. Bermakna daripada jari pergi ke siku. Ayatnya itu Allahumma salli ala Muhammad telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Basuhlah wajah kamu, kemudian jari-jari dan tangan kamu sampai ke siku. Tak ada cakap pula minal marafiq ila aidikum. Tak ada. Dia cakap wa aidikum. Tu kenapa Kak Nurini tunjuk siku kat siapa Kak Nurini tu? Kak mak ke? Mak ada. Mak ada. Mak tanya apa? Siku siapa? Siku saya ada. Makcik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okay Kak Nurini, kalau jumpa orang begitu, bagi tahu dia. Tunjukkan dalil ayat ini. Wa aydiyakum ilal marafiq. Daripada tangan meliputi siku, bukan daripada siku meliputi tangan. Okay? Jadi ayat Quran itu menunjukkan bahawa dia adalah daripada atas ke bawah, daripada tangan atas kepada siku. Dan berlebihan itu lebih baik. Dan cerita tentang siku dan siku adalah termasuk di antara anggota yang mesti dibasuh. Perkara tersebut telah disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Atas sikit Kak. Bahawa sesungguhnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhu'an annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu' thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adud thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saqqa thumma ghassala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis saqqa thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u. Subhanallah. Terima kasih singgah Allah SWT Muhammad Kak Nur Rasidah. Dan baginda berwudu dengan membasuh mukanya dengan sempurna. Basuh muka sempurna tu maksudnya disapu rata sampai atas bawah kiri kanan. Macam tu. Kemudian membasuh tangan kanan dulu. Kemudian tangan kiri. Hingga bahagian lengan. Lengan mana lengan? Jadi lebih daripada siku. Nabi buat lebih daripada siku. Menyapu kepala dan membasuh kaki kanan, kemudian kaki kiri sehingga bahagian betis. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Rupa-rupanya ada dalam kitab ni juga. Subhanallah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Semuanya dilebihkan dan lebihan itu akan menjadi cahaya di hari akhirat. InsyaAllah. Kalau dulu kita tak pernah berlebihan untuk berwuduk, berlebihan ni bukan maksudnya siram air banyak. Maksudnya lebih, dia punya ukuran dia tu, kalau daripada tangan sampai ke siku, lebih sampai ke lengan. Sapu sampai ke lengan. Ada riwayat sampai ke bahu. Macam itu. Ada riwayat ke tiak pun boleh. Mulai hari ini, bahasa orang Perak lajak kan. Lajak kan. Boleh lajak pun boleh. Maksudnya lebihkan. Lebihkan supaya dia akan menjadi cahaya dengan air wuduk itu. Wallahu a'lam. Itu kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa tidak sah wuduk. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi hadis kat bawah tu. Sikit lagi. Wajib meratakan ke semua Allahumma salli ala Muhammad, bulu dan juga kulit sekiranya di bawah kuku mendapat kotoran. Ni tangan ni sebab itu kena potong kuku.
Jangan kukunya panjang. Sebab nanti air tak masuk dekat bawah kuku tu. Jadi kalau kuku kita terpanjang, kita kena masukkan air macam ni. Masuk macam ni. Siram air macam tu. Jadi kalau kukunya okey macam gini, nampak kuku saya? Salah. Okey. Tunjuklah. Hari ni tak boleh tunjuk kuku panjang. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Kak Amira, kuku tengok. Kuku satu sudahlah, tak payah 10-10. Okey, pendek. Okey. Kak Nurini kuku. Kak Nurini punya kuku sekali kena tengok. Jadi subhanallah walillah. Macam sekolah-sekolah agama. Sekolah dah. Sekali-sekala dah lama tak pergi sekolah. Spot check kat dalam kelas lah. Okey, pendek Kak Nurini. Okey. Cantik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ceritanya kalau ada kotoran di bawah kuku, kalau pakai cincin yang menghalang air sampai ke kulit, maka wuduk tak sah. Cincin tu kalau ada, buka dulu lagi baik. Kalau tak, kena pusing ke depan, ke belakang untuk air sampai. Tapi saya perhatikan adalah sebahagian daripada ibu-ibu ni, dia tak cakna dengan benda tu. Dia biar je dia pakai cincin. Cincin dah lah 3. 1, 2, 3 semua kat sini. Banyak cincin. Lepas tu gelang pula, rapat pula kat tangan. Kan? Macam saya kan, saya tembam kan. Jadi kalau gelang tu ngam-ngam gitu. Kan? Lepas tu, bila dia ngam-ngam, dia menutup kulit. Benda tu tak kena, tak sah kita punya wuduk kita, tak sah. Bahaya tu. Jadi sesiapa yang pakai gelang tangan, cincin semua tu, maka silalah ronggarkan, kemudian ratakan air itu. Macam itulah saya buat, pusing-pusingkan cincin. Pusing cincin ke depan ke belakang je, jangan pusing je. Pusing belum tentu dia masuk. Dia pusing ke depan dan ke belakang kan, supaya benda tu akan lalu dekat kita punya jari jemari tu. Tapi paling baik, nak ambil semayang, bukalah segala perhiasan dunia ni. Sebagai satu ihtiyati, dalam bahasa Arab disebut ihtiyati. Ihtiyati ni berhati-hati. Kan kita nak membersihkan kita punya tubuh badan untuk bernemui Allah. Jadi berhati-hatinya itu dengan bukalah semua perkara itu, moga-moga akan memberi kemudahan untuk kita berwuduk insya-Allah. Okey. Dan seterusnya, hadis yang seterusnya, Ustazah, kalau tangan palsu atau kaki palsu kena basuh juga? Tak. Kalau tangan palsu, palsu tak. Ustazah. Tapi saya. Ya Kak Nora. Nak tanya. Silakan. Saya type soalan tadi kat chat. Tak apalah. Saya tanya. Apa dia? Yang Saya mana? pernah luka. Ada yang luka, saya pernah luka jari. Okey. Doktor balut, dia kata tak boleh kena air. Jadi saya tanya macam mana nak wuduk. Ada ustaz cakap wuduk macam biasa. Lepas tu tayamum. Saya pun tak faham macam mana nak wuduk macam biasa. Boleh Yang ustazah balutnya tunjukkan jari tak? je ke apa? Jari. Kalau yang balutnya jari, tangannya kena wuduk. Jarinya tu yang tayamum. Hello? Ya. Boleh tunjukkan tak contoh-contoh? Ni kalau dia dibalut ni kan, jari ni balut semua 4-4 ni. So tangan ni ada kan? Ni tak berbalut. Yang balutnya cuma sampai sini je. So Ya. Yang ini kena wuduk sampai sini, tapi janganlah sampai kena tempat luka tu. So yang tu adalah ditayamumkan. Macam itulah. Kalau hujung jari tu tak terbalut, dia cuma bahagian kena tengah basahkan kan? sikit lah. Basahkan sikit. Basuh juga. Okay. Ya saya. Baik. Wallahualam. Ya Kak Seliana nak tanya apa? Tadi soalan dah tulis Saya tak baca. Puan Siana tak buka mic. Ya saya. Tak, Ustazah, okey. Tangan saya macam ni. Berbalut. Sama lah tadi. Jari ni kena basuh. Yang tak kena basuh cuma yang berbalut tu saja. Tapi kalau dia boleh disapu dengan air, sapu je surface dia, tak payah tayamum pun boleh. Janji jangan basuh. Itu pun memadai. So ratakan air yang sedikit tu, ratakan tempat tu. Tapi jari ni kena basuh. Yang di ujung. Sini ni kena basuh. Macam itulah. Wallahualam. Sama. Ada kakak ni dia kata nasib baik tak suka pakai cincin, senang nak berwuduk. Dia bukan masalah suka ke tak suka. Tapi kalau kita pakai, kena berhati-hati. Kalau suka, alhamdulillah rezeki suka. Tak suka, itu rezeki orang tak suka pakai. Jadi tak adalah apa-apa. Jadi tak payah pening-pening juga. Tapi kalau ada cincin pun tak pening. Kau buka je lah letak tepi. Jangan tinggal aja dekat masjid. Kau tak rezeki masjid nanti. Subhanallah walillah. Okey? Boleh Alhamdulillah. Dan seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
di mana seorang lelaki telah berwuduk dan meninggalkan satu tempat. Bawah sikit Kak, lagi satu hadis. Seorang lelaki berwuduk dan tertinggal basuhan pada kuku kakinya yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, melihat perkara itu tidak terbasuh kuku kakinya. Kuku kaki dia, Nabi boleh nampak dia tak terbasuh. Subhanallah. Lalu baginda bersabda, fa abasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa ahsin wudu'aka faraja'a summa shalah. Ulang semula dan berwuduklah dengan sempurna, lalu dia terus mengulanginya dengan sempurna dan mendirikan solat. Yang tak kenanya kuku Kak, bukannya kaki. Kuku kaki. Nabi nampak benda tu tak kena. Jadi berhati-hati. Subhanallah. Walillahilhamd. Moga-moga kita perhatikan. Dia basuh tu maksudnya siram air tu basuh lah. Tapi pastikan semuanya kena air. Kuku kaki, ujung kuku kaki, antara dalam-dalam kalau kukunya panjang sedikit, semuanya perlu dibasahkan dan disiram. Kedua-dua hadis di atas menunjukkan bahawa wuduk tidak sah sekiranya terdapat anggota yang wajib dibasuh tapi tidak berbasuh. Walaupun sedikit macam kuku kaki yang dilihat oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat itu. Maka Rasulullah kata, ulangi semula, ambil wuduk semula, baru pergi sembahyang. Begitu sekali Rasulullah menjaga kemaslahatan para sahabat. Satu lagi boleh? Kena habiskan 6 ni. Boleh ke saya habiskan 6? Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Sehelai rambut selama ia berada dalam kawasan kepala. Mana kepala kalian? Oh, ni kepala. Ini muka Kak Amira. Kak Azrina, salah. Ni kepala, ni kepala. Yang ada rambut tu kepala. Kata Imam Syafi'i, menyapu sebahagian. Jadi kalau semua ni kepala, kebiasaannya kita sapu kat atas ni kan. Jadi kalau sapu sini boleh, sapu sini boleh. Tak ada masalah. Tapi sebab dah terbiasa daripada kecil memang sapunya sini. Tiba-tiba tersengit sikit, ada orang tegur. Sengit tu tak kena tengah. Sah. Tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay? Dan juga berdasarkan hadis Nabi daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa radhu'an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi. Rasulullah SAW berwuduk lalu baginda menyapu ubun-ubunnya dan dia di atas serbannya. Ubun-ubun kat mana? Sini. Sini kan ubun. Ke depan ni. Cuba bagi tahu saya. Depan bukan jambul ke? Ya, betul depan ni yang kalau dia maksudnya anak rambut daripada situ lah. Rambut. Ya. Jambul ke apa ke itu rambut. Itu dah kira kepala kan? Kepala tu. Membasuh kepala atau sebahagian sebagai ganti kepada menyapu adalah harus. Ubun-ubun ialah bahagian atas kepala dan ia adalah sebahagian daripada kepala. Perbuatan menyapu ubun-ubun saja menunjukkan bahawa menyapu mana-mana bahagian kepala adalah memadai. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Tak semestinya kat sini. Tiba-tiba kita ke sini. Tanya, bukannya maksudnya bukan keseluruhan kepala ni, bukanlah. Dia ayat dia adalah sebahagian. Walau setakat 3 helai rambut. Betul tu? Sah ke? Sah. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Untuk mazhab Syafi'i, mazhab lain dia berbeza sedikit. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i. Biasanya kalau sapu sikit dia lebih daripada 3 helai dah. Baru letak sikit dah rasa dah 5, 6, 7, 8, 10, 11 helai. Mana je kita perasan? Kan? Boleh? Tak ada masalah. So semua kepala itu boleh disapu sebahagian daripada kepala. Walaupun sehelai rambut. Tapi biasanya tidaklah sehelai rambut. Lebih daripada berhelai-helai rambut. Itu adalah kelebihannya. Jadi tak payah buka tudung lah sangat kan? Boleh. Ke belakang sikit, sapu sebahagian macam tu. Boleh. Sebenarnya. Tapi kalau tak buka tudung, muka pula tak kena. Masalahnya muka. Ubun-ubun tak ada masalah. Botak tak ada masalah. Botak tak ada rambut, sapu dekat atas kepala. Kan sebahagian kepala, bukan sebahagian daripada rambut. Tadi bila kata apa, memadai macam 3 helai rambut tu, bermakna 3 helai rambut tu pun kena touch kulit kepala lah kan? Tak semestinya, rambut je. Oh, makna rambut tu dah kira consider kepala dah? Masya Allah. Okay. Sebab rambut kan atas kepala. Yang tadi pula botak. Botak tak ada kepala jadi, botak tak ada kepala pula. Botak tak ada rambut, sapu je lah. Kalau botak macam mana pula? Sapu je lah. Kalau sapu je lah boleh lah. Ubun Ya. Jadi tak ada rambut. Rambutnya tak tumbuh-tumbuh. Kian dia.
Pernah nampak orang basah seluruh kepala? Ada beberapa mazhab yang lain dia memang membasahkan seluruh kepala, ada. Tapi mazhab Syafi'i tak, sebahagian saja. Jadi bahagian kepala itu meliputi mana-mana bahagian daripada kepala sudah memadai. Farhana Azman, ya Kak Farhana, betul. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, mereka semua menyapu kepala. Dia ke belakang, kemudian ke depan. Itu Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Wallahualam. Akhir sekali, bukan akhir sekali, yang kelima, belum. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali kerana firman Allah SWT bermaksud wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sehingga 2 buku lali. Wamsahu bil usukum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsah dia bukan Allahumma salli ala Muhammad yang ke atas fagsilu, yang bawah wamsah, sapu. Jadi kaki ni maksudnya dia basuh, kita lalukan air pun dah dikira menyapukan air ke kaki tu sehingga buku lali. Dan buku lali tu kena diataskan sedikit lah daripada buku lali. Dan kalau kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, basuh je sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Betis. Atau betis sikit. Dan dia akan menjadi lebihan, dan itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, lebihan. Dan ia wajib dibasuh bersama-sama kedua-dua belah kaki sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah yang terdahulu, yang cerita tentang perbuatan Nabi sampai kaki ke buku lali. Oleh itu wajib meratakan basuhan di kedua-dua belah kaki sehingga tidak tertanggal sedikit pun, sama ada di kuku atau di bawah bulu roma, sebagaimana keterangan-keterangan cara membasuh tangan dan juga kaki. Semualah tangan yang lalu, semuanya ikut. Ayat sekali yang ke-6, tertib mengikut urutan rukun yang telah dinyatakan. Rukun pertama adalah niat dan 4 anggota wuduk ya. 4 anggota wuduk. Moga-moga lepas ni tak silap dan tak salah menyebut dan mengingat 4 anggota wuduk ini, insya-Allah. Hal ini berdasarkan ayat yang menyebutkan fardu-fardu wuduk secara berurutan yang kita baca dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu. Dan akhirnya baginda tidak berwuduk. Sekejap akak naikkan sikit, belum. Baginda tidak berwuduk melainkan dilakukan secara tertib sebagaimana susunan yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan tambahan perkara fardu wuduk dalam mazhab Syafi'i mula dengan niat, diakhiri dengan tertib, itu sebagai fardu wuduk. Subhanallah. Dan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sabit. Ada perkataan sabit kat situ. Sabit maksudnya adalah tepat dan tak ada keraguan dalam beberapa hadis yang sahih. Sabit tu maksudnya tak ada keraguan. 4 anggota wuduk tapi ada 6 rukun wuduk ataupun 6 fardu wuduk. Itu dia punya beza. Anggota dengan fardu wuduk. Subhanallah. Dan antara perbuatan baginda adalah sabit ini dalam beberapa hadis yang sahih. Antara hadis yang sabit dalam antara hadis yang sahih, minta maaf, ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radu'an, yang lalu terdapat dalamnya perkataan summa yang memberi maksud tertib. Perkataan summa itulah dalam hadis yang mana? Yang panjang tu, yang muka surat 62 dalam kitab. Annahu tawaddau fa ghasala wajhahu fa asbaghal wudu thumma ghasala yadahul yumna hatta asyra'a fil adud thumma. Ada perkataan summa tu, itu menunjukkan Rasulullah SAW mengajarkan dalam anggota wudu ini dia kena ada tertib mengikut apa yang telah disebutkan dan difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Maidah. Akhir sekali dalam kitab Al-Majmu', bawah sikit ya, juga kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama Syafi'i berhujah tentang wuduk Nabi SAW dengan hadis sahih yang diambil daripada para sahabat. Mereka semuanya menceritakan bahawa Nabi SAW melakukan secara tertib, iaitu rukun yang ke-6. Subhanallah. Dan mereka semuanya menceritakan bahawa Nabi melakukan secara tertib, ramai sahabat yang menyaksikan, dan di beberapa tempat lain pula terdapat banyak perbezaan dalam menceritakan sifat-sifat wuduk baginda dari segi bilangan membasuh atau menyapu, sama ada sekali atau 2 kali atau 3 kali dan lainnya. Itu semua bukan fardu wuduk. Itu adalah yang kita akan sambung berkaitan dengan tajuk seterusnya ini, sunat-sunat wuduk, insya-Allah, pada waktu yang mendatang, insya-Allah. Dan perbuatan Nabi SAW adalah penjelasan terhadap cara berwuduk yang diperintahkan oleh Allah. Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus,
Sudah tentu baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pada setengah keadaan, tetapi menjelaskan bahawa ia adalah harus, sebagaimana baginda pernah, naik sikit Kak. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk tanpa mengulangi pada waktu-waktu tertentu, bagi menjelaskan bahawa berulang itu tidak wajib, dan yang wajib hanya sekar basuhan yang pertama itu. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Moga-moga ada kefahaman, moga-moga ada kebaikan, dan moga-moga ada keberkatan majlis ilmu pada petang ini, dan moga-moga Allah akan memberikan kita jalan kemudahan untuk beramal dengan ilmu yang sahih. Itu penting. Tak adalah tadi ambil wuduk lalu siku. Lalu siku pula. Dulu siku, bukannya depan. Kemudian cerita pening ni, sekber ni nak buat apa? Kita ikat tinggal tu, maka selatakanlah keseluruhannya. Dan dia sudah memadai, insyaAllah. Alhamdulillah. Ada soalan? Sebelum saya tutup. Soalan akhir Ustazah Syakmah daripada saya. Silakan. Contoh pada yang lelaki pergi berjemaah ke masjid, dia berwuduk di rumah, tapi kaki dia simpan untuk basuh di masjid. Dalam perjalanan semua air wuduk lain dah kering. Terbatal nak ulang semula atau sampai basuh kaki saja? Wallahu a'lam, yang itu saya sendiri tidak menjumpai dalil yang khusus, yang sahih lah berkaitan perkara itu. Boleh jadi saya yang tak belajar. Saya yang tak tahu. Saya pernah tanya tapi saya lupa. Sebab tu saya tanya balik hari ni. Saya pernah tanya lama dah Ustazah. Masa saya umur 30-an. Dia ada satu je, satu yang diharuskan begitu. Ketika wanita dia nak mandi wajib. Okey. Tapi kalau nak solat, kata nanti. Ketika nak mandi wajib tu, dia disunatkan untuk ambil wuduk, tapi dia belum mandi wajib. Dia sunat mandi wuduk. Kemudian kena Allahumma salli ala Muhammad, bersihkan seluruhnya. Kemudian jangan batalkan wuduk tu. Wuduk tu boleh diguna pakai. Lepas habis mandi wajib, itu nanti dalam bab mandi wajib ada. Terus basuh kaki. Tapi kita ni, saya sekali lah, tangan ni tak reti diam. Tak ada maknanya. Tapi benda tu diajarkan oleh Nabi. Boleh. Pada yang berhati-hati lah, pada yang tangan tu tak diam. Jadi kalau maksudnya, dia caranya bersihkan seluruh badan, barulah dia mandi wajib dengan wuduk tadi tu. Dan lepas selesai mandi wajib, dah bersih semua, tinggal ratakan air je ke seluruh badan. Kan dia punya rukun mandi wajib kan 2 je. Niat meratakan air. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu dah begitu, dah selesai habis, basuhlah kaki. Dan dia boleh. Itu Sebab boleh. nanti saya tolong cek yang saya tanya tu ni. Tak payah sebelum saya cek. Tak, saya dah cakap tu, dia cakap apa? Tak ada. Carilah. Ada Minta Ustazah lah tolong tanya. Ustaz cek. Jangan saya cek. Dia cakap dengan saya, apa-apa cek dengan Ustazah Nolia. Sabar je kan. Dia kata ada guru buat apa. Masya Allah, tabarakallah. Ada guru yang lebih dekat. Masya Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah nanti saya tanya guru saya. Baik. Dan saya tanya sahabat-sahabat saya, insyaAllah. Nanti ingatkan saya, PM saya. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Kak Rafia Yaakob nak tanya ke sebelum saya tutup? Subhanallah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, air wuduk kita boleh lap kan? Boleh keringkan. Sebab apa dia hukum dia makruh kan? Saya? Macam selepas kita ambil wuduk, kita celah kaki dia jahit. Kalau kita biar kering kadang-kadang ada masalah. Jadi kita keringkan Kalau tak ada apa masalah, kan? tak ada masalah Kak? Kak, ayat saya kan, kalau ada masalah, tak ada masalah untuk keringkan. Macam tu. Itu Nabi cakap. Tak, kalau Nabi dan kering sahabat. nanti dia jadi orang kata dia jadi makan air, cerah jari kan. Boleh. Kena. Kalau dia ada masalah, tak jadi masalah untuk dikeringkan. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Wallahualam. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Moga-moga ada kesinambungan berterusan dan keizinan Allah berterusan untuk sama-sama kita memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita perlu memahaminya dengan dalil yang sahih. Ibu-ibu dan saya, kita semua, keluarga kita. Tak adalah kita hanya cakap buat, ni dulu mak kita buat, kawan kita buat. Tidak. Ini masanya untuk kita melakukan suatu perkara berdalilkan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan apa yang diberitahu oleh Rasulullah melalui hadis Nabi SAW dan apa yang disepakati oleh para sahabat dan juga para alim ulama, insya-Allah. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih untuk perhatian. Mohon doa untuk kebaikan berterusan. Moga-moga Allah izinkan untuk kita berukhuwah untuk meneruskan perjuangan kita memahami segala syariat Nabi Muhammad SAW ini, dan moga-moga Allah ridha dengan segala usaha kita bersama ini.
Akhirnya saya serahkan semula kepada Kak Januridi untuk menutup majlis ilmu pada petang ini. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar. Dengan tajuk kita hari ini wuduk, maknanya wuduk fardu wuduk, dalil wuduk dan rukun wuduk. Moga ilmu yang saya sampaikan hari ini menambahkan kesempurnaan wuduk kita. Amin. Bermula dengan niat untuk mengesahkan sesuatu ibadat itu. Tempat niat ialah hati dan disunatkan berlafaz dengan lidah. Moga semua ilmu yang disampaikan hari ini menjadi manfaat kepada semua jemaah untuk diamalkan bagi kesempurnaan wuduk kita. Mulakan dengan niat, akhiri dengan tertib untuk mengesahkan wuduk dan solat kita. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf zahir batin andai kata ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan diri kami sendiri. Bagi untuk majlis, mohon Ustazah bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana وتحفظنا وتلاوتنا وتجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih sekali lagi. Saya juga dengan